Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Maka nabikum min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا. اللهم إنا نسألك العلم النافع وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل نوينا تعلم وتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam taman syurga, iaitu majlis ilmu ni, taman-taman syurga yang ada di dunia. Apabila kita hadir majlis ilmu, kita berada seperti di taman-taman syurga. Dan pasti dalam taman-taman syurga itu penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keampunan Allah, penuh dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan penuh dengan pandangan khusus Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah, sudah pasti pandangan Allah Ta'ala itu khusus. Tidak sama seperti rumah kita, tidak sama seperti tempat-tempat yang lain. Kerana ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata para ulama, kalaulah satu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang, masuk pandang di sini, pandangan khusus. Bi'aini rahmah, dengan pandangan binazri rahmah, dengan pandangan rahmat Allah Ta'ala, kasih dan sayang kepada seorang hamba tersebut, nescaya hamba tersebut tidak dituliskan baginya sebagai orang yang celaka di akhirat. Sekali saja pandang. Apatah lagi kalau orang yang mana bila duduk dalam majlis ilmu itu pandangan yang khusus Allah Ta'ala pada setiap majlis ilmu. Jadi insya-Allah Ta'ala, sebab itu Allah kata dalam hadis, Allah menyatakan dalam hadisul qudsi, Allah mengatakan humul qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, duduk dalam majlis zikir, mereka adalah kaum-kaum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang, golongan-golongan la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan celaka apabila duduk sesama mereka, apabila dia duduk dalam majlis ilmu. Artinya tidak akan mencelakakan esok di akhirat. Jadi mudah-mudahan kita di dunia ni kita dapat golongan yang Allah Ta'ala dah sebut dah, kita sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah cara nak banggakan Rasulullah. Macam mana? Menuntut ilmu sebanyak-banyak yang mungkin. Ini semua warisan Rasulullah SAW. Jadi pada malam ni kita akan sambung semula di dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi karangan Syekh Abdul Qadir Al-Madili. Pada minggu-minggu yang lalu, kita telah pun masuk kepada fasal yang ketiga dan kita sudah pun baca sedikit daripada fasal yang menyatakan tentang lidah. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula untuk kita bersambung semula pada kalam musannif, iaitu seberhenti di situ dan seperti mengumpat. Sampai situ kita berhenti. Dan seperti mengumpat. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, di antara benda yang wajib untuk kita memelihara lisan kita daripada apa? Kata Syekh, daripada dan seperti mengumpat. Apa itu mengumpat? Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Itu ta'rif. Bahkan ta'rif ini
Itu tarif, artinya definisi ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Atadruna mal ghibah?" Kamu tahu tak apakah itu ghibah? Maka sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui, kami tak tahu. Apa itu ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah, mengumpat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa dzikraka li akhika bima yakrahu, atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpat itu ghibah itu dalam bahasa Arab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah, mengumpat itu adalah kamu menyebut-nyebut tentang saudara kamu, sekiranya kalau dia dengar, maka dia pasti benci. Jadi definisi ini tuan-tuan dan puan cukup untuk kita fahami apa-apa saja perkataan yang kita ungkapkan dari lisan kita dan kita confirm. Kebahasaannya orang confirm lah. Kalau kita dan kita confirm, orang tersebut kalau dengar pasti dia tak suka. Itulah mengumpat. Jadi kerana itu kita yang bercakap ni kita tahu. Kita tahu kalau bulan tu kita cakap pasal dia. Dan kalau dia dengar pasti dia tak suka punya. 100% kita yakini hal tersebut. Itulah mengumpat kata para ulama. Kata para ulama, mengumpat ni pelbagai cara. Yang disebut dalam Ihya Ulumuddin. Ada mengumpat dengan kalam lisan. Ada mengumpat dengan kalam lisan. Ada mengumpat dengan tulisan-tulisan. Ada mengumpat dengan isyarat. Tulisan itulah di dalam Facebook itu. Kalau dibaca, pasti orang tersebut tak suka. Mesej, WhatsApp, sahabat-sahabat yang lain, ataupun dalam grup, tubuhkan satu grup khas untuk mengutuk orang itu. Nak menceritakan buruk pasal dia. Kata para ulama, hal tersebut sama ada buruk ataupun hal benda yang baik tetapi kita memburuk-burukkannya. Itu pun ghibah. Itu pun mengumpat kata para ulama. Iaitu sama ada bercakap ataupun menulis dengan surat menyurat, itu pun ghibah. Akhir zaman ni banyaklah orang mengumpat dengan tulisan. Iaitu dengan typing, handphone, WhatsApp, Facebook, Telegram, apa lagi? Twitter, macam-macam. Nampak tak? Jadi, mengumpat ni, kita dah tengok seperti dosa yang mana jadi dipanggil dosa yang umumiah. Dosa yang mana umumiah ni dah merata mana-mana. Dalam masjid ada orang buat, kat dalam rumah ada orang buat, dalam bilik ada orang buat, seorang-seorang je. Tapi dia boleh sebarkan umpatan tersebut. Inilah yang dipanggil sebagai dosa yang mana kita tengok pada masyarakat ni tak pandang. Biasa saja. Sedangkan Imam Ibn Hajar, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir fi Iqtirabatil Kabair, dosa-dosa besar juga. Disebut oleh Imam Ibn Hajar, disebut Imam Az-Zahabi. Di antara 27 dari antara dosa-dosa besar adalah al-ghibah, mengumpat. Jadi bukan dosa kecil mengumpat ni tuan-tuan, dia adalah dosa yang besar. Jadi kerana itu berbahaya. Dah ramai orang buat dosa ini. Jadi bahkan dosa ini tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan sebutkan dosa yang sukar untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan nyatakan ada hadis yang menceritakan tentangnya. Nampak? Jadi itu definisi ghibah ataupun mengumpat. Kalau kita bercakap tentang seseorang, maka apabila dia dengar dia tak suka, pasti dia tak suka, maka itulah mengumpat. Maka iaitu haram dengan ijma' ulama'. Jadi ijma' ulama' mengatakan haram. Kerana ada nas Al-Quran dan juga nas hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir, tidak boleh ditolak lagi bahawasanya keharaman mengumpat itu. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Kenapa? Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan, yang melampau, yang sangat dahsyat azabnya
kepada orang-orang yang mengumpat. Di antaranya azab orang-orang yang mengumpat ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis. Nabi SAW tengok ketika Isra wal Mi'raj, kata Nabi SAW, marartu bi qaumin, aku lalu di sebuah kaum yang mana dimasuk di dalam api neraka. Kata Nabi SAW, mereka itu yakhmishuna wujuhakum, mereka sedang merobek-robekkan wajah mereka, mengoyak-ngoyakkan wajah mereka. Maka aku tanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihi salatu wasalam mengatakan, inilah golongan daripada umatmu yang suka memakan daging-daging umatmu yang lain. Artinya mengumpat. Artinya mengumpat. Ini golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mengumpat ni lebih di antara orang-orang yang bakal diazab di dalam kubur. Sehingga berkata Al-Imam Al-Qatadah rahimahumullah, azab kubur itu ada tiga azab yang masyhur. Yang kebanyakannya manusia itu diazab dengan tiga dosa ini. Yang pertama kata Imam Al-Qatadah, iaitu sulusum minnal ghibah. 1/3 orang-orang yang diazab dalam alam kubur tu, iaitu mereka yang penuh dosa mereka dengan ghibah, mengumpat. Yang kedua, mereka itu sulusum minal baul. 1/3 di kalangan mereka itu juga kerana mereka itu diazab oleh kerana air kencing. Tak kala mereka buang air kecil, tetapi la yastabri'u, mereka tidak benar-benar menyucikan dengan benar. Akhirnya mereka pergi solat, tak sah solatnya. Ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kubur. Yang ketiga, walasulusu minan namimah, dan 1/3 mereka yang diazab dalam kubur itu, mereka diazab oleh kerana namimah, kerana suka mengadu domba. Namimah. Ini 3 azab yang famous dalam kubur, paling ramai kena sebab ni, 3 perkara. Itulah disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Wa'iyyazubillah min zalik, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan disebut oleh Imam Hasan, wallahi, demi Allah, lil ghibatu asra'u fi dinil mu'min minal akalati fi jasadihi. Apa katanya? Bagi mengumpat itu, demi Allah, bagi orang-orang yang mengumpat itu, agamanya itu lebih cepat merosak, melebihi daripada orang yang terkena penyakit kusta, aklah fi jasadihi. Orang yang kena penyakit kusta yang memakan pada tubuh badan, aklah. Wa'iyyazubillah min zalik, tuan-tuan dan puan-puan. Artinya orang yang mengumpat ni, itulah yang akan mereka rasakan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kerana itu, subhanallah, jaga-jaga diri. Lisan kita ni bukan dicipta untuk mengumpat. Kerana itu dikatakan beberapa janji siksa yang bersangatan, teramat sakit, teramat azab bagi orang-orang yang mengumpat. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka buruk, iaitu sangka yang jahat. Kerana bahawasanya sesetengah daripada sangka-sangka itu adalah dosa. Su'ul zon dipanggil. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, mengejar aib orang, nak tengok orang tersebut bila jatuh salah, nak sebarkan, nak ceritakan, nak kutuk. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah, iaitu setengah akan kamu akan setengah, artinya sesama kamu. Mengumpat kawan-kawan yang lain, rakan kerja, adik-beradik, apa-apa saja di kalangan umat Islam, bahkan orang-orang yang tak beriman sekalipun, haram untuk kita mengumpat.
Adakah suka seseorang daripada kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Maka benci kamu akan dia fakarihtumu. Artinya kamu tak suka. Sudah pasti kamu tidak suka. Dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih sayang. Jadi azab orang-orang nanti dah hari kiamat, di antara azab orang-orang yang mengumpat ni, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, mereka akan makan daging busuk nanti di dalam api neraka. Bahkan kalau orang-orang yang mengumpat, sesetengah ulama mengatakan daging dalam tubuh badan dia tu pun sudah pun menjadi busuk, artinya secara ghaibnya. Mungkin secara zahirnya tak nampak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ketika mana Nabi SAW merintahkan sahabat-sahabat lain ketika itu untuk berpuasa. Maka ada yang datang kepada Nabi SAW tak sampai untuk berbuka, waktu berbuka mereka minta untuk berbuka. Mungkin disebabkan mereka ada yang fakir, ada yang sakit. Jadi mereka minta. Datanglah beberapa orang lelaki, ya Rasulullah, sesungguhnya kami nak berbuka. Datang lagi orang, sesungguhnya kami nak buka. Kata Rasulullah, berbuka. Sampailah datang seorang lelaki yang terakhir. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang ni bukan untuk mahu berbuka ya Rasulullah. Tetapi sesungguhnya ada dua orang perempuan daripada kaumku tu, dia ingin berbuka tetapi dia segan nak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Dia segan untuk berbuka, dia segan untuk berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cakap dengan perempuan-perempuan tersebut, sebenarnya mereka tu pun dah tak berpuasa dah. Kata Nabi SAW, mereka tak berpuasa dah. Kenapa? Kerana mereka itu sedang makan daripada daging-daging saudara dia sendiri. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, maka sediakan baldi, satu baldi, bagi kepada mereka berdua untuk mereka qai, muntah. Maka apabila mereka muntah, tuan-tuan perempuan, ini mujizat Rasulullah SAW. Mereka muntah, benar-benar keluar daging busuk, tuan-tuan. Benar-benar keluar daging busuk. Maka kata Nabi SAW, kalaulah daging ini tidak keluar daripada tubuh kamu berdua, nescaya daging ini layak untuk dibakar dalam api neraka Allah Ta'ala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyazubillah, Allahu akbar. Jadi kerana itu tuan-tuan puan, dosa riba ni besar. Bukan dosa kecil. Dosa mengumpat ni adalah dosa besar. Hari ini umat kita, masyarakat kita, dia panggil membawa. Saya cukup benci tuan-tuan puan percakapan ataupun kalimah ini. Membawang ni mengumpat. Bila saya tanya balik kepada orang yang definisikan, bukan dia lah, maknanya dia dah biasa menggunakan, jom membawang. Apa maksudnya? Cerita buruk orang, gosip sana sini. Itu mengumpat. Jadi kerana ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok macam-macam Allah Ta'ala uji kita. Jangan tanya, kenapa hari ini hidup kita makin susah, ekonomi makin merunduk, ujian demi ujian, macam-macam, pelbagai perkara berlaku. Kenapa? Sebab dosa yang kita lakukan kadang-kadang kita tak nampak. Sebab berlakunya ujian-ujian yang besar daripada Allah Ta'ala. Allah uji kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan, oleh kerana dosa kita sendiri. Nampak tak? Kata Allah, zaharal fasad. Berlakunya, terzahirnya kerosakan itu, yang melata di darat dan juga di lautan itu, bima kasabat bi aidin nas. Itu berlaku oleh kerana tangan-tangan manusia sendiri. Jangan dok salah orang lain, salah diri sendiri. Sebab dah diumumkan perbuatan tersebut macam normal, dinormalisasikan, mengumpat itu. Wa iyazubillah bizalik. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi itu yang disebutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan mengumpat. Jadi itu di antara azab Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada orang-orang yang mengumpat, memakan daging busuk saudaranya di yaumil qiyamah, di dalam api neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kan para ulama dulu ni, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga disebutkan, kata para ulama, adrakna salaf, kami pernah sempat, ulama-ulama dulu pernah berkata, adrakna salaf, kami pernah sempat jumpa dengan ulama-ulama salaf. Wa hum la yarawna al-ibadah fi sawm wala fi salah walakin fil kaffi an a'radin nas. Mereka itu tidak dilihat, mereka itu tidak lihat banyaknya mereka itu beribadah seperti puasa dan solat, ulama salaf. Tetapi yang paling banyak kami melihat, mereka itu adalah i'rad, mereka itu berpaling diri mereka untuk menyakiti manusia dengan bercakap, dengan menggunakan lisan mereka ini. Seumpama mengumpat. Tak banyak kami tengok mereka ibadah sangat. Walaupun ada ulama-ulama yang salaf tu banyak, tapi paling banyak amalan mereka itulah, mereka menahan lidah mereka daripada bercakap buruk kepada orang-orang yang lain. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah satu hari didatangi seorang lelaki, mengatakan fulan bin fulan mengumpat kau, sedang cerita buruk kepada kau. Imam Asy-Syafi'i ketika itu marah muka dia. Dia pergi kepada orang lelaki tersebut, dia kata kepada lelaki yang beritahu Imam Syafi'i tersebut, mengatakan, in sadaqta qad namamta. Kalau engkau bercakap benar, memang betul dia mengumpat aku, memang orang itu sedang bercerita buruk tentang aku, qad namamta, kau telah mengadu domba. Wa in kadzabta, kalau engkau berdusta, artinya engkau saja buat-buat cerita, qad fatanta, kau telah menfitnah. Halau Imam Syafi'i lelaki tersebut, tak suka dia. Hatta orang cerita kepada dia, fulan bin fulan cerita tersebut. Sebab tu ulama-ulama dulu, mereka tak mau dengar. Ada saudara, jangan cerita kat aku. Sebab kita boleh menyebabkan orang yang bercerita tersebut pun boleh dapat dosa juga. Sebab tu Imam Hasan al-Basri, itu pernah orang cerita buruk pasal dia, dia dengar. Lalu dia pun berdoa kepada Allah, angkat tangan, dia kata, marhaban bil a'malil lati lam a'malha. Selamat datang wahai amalan-amalan yang tak pernah aku amalkan, aku dapat nanti di hari akhirat. Itu amalan-amalan dia. Imam Hasan al-Basri, bila orang cerita buruk pasal dia, tak layan. Tak mau layan. Sebab apa? Dia tahulah akan dapat amalan tersebut nanti di yaumul qiyamah. Bahkan Imam Ma'ruf, Imam Makhul ataupun Imam Ma'ruf Al-Karhi, antara dua ini, pada satu ketika beliau itu keluar daripada masjid. Malam ni tok imam nak keluar daripada masjid, terdengar daripada dalam masjid tersebut dua orang pemuda ni, dua orang ahli masjid sedang cerita buruk kepada Imam Makhul ni. Kau tahu tak imam ni sekian, cerita buruk. Maka apabila dia berkeluar masjid dalam keadaan mukanya senyum, sampai balik rumah dia senyum kat bini dia. Lalu dia pun dah lewat sikit, kemudian tidur terus. Langsung tak baca Quran, dan ketika itu langsung tak bangun malam. Isteri duduk kejut. Bangun, tidur. Sampai subuh. Lalu esok pagi itu sampai subuh, isteri dia tanya. Dia kata, bang kenapa bang tak bangun malam tadi? Pelik. Setiap hari kalau dikejut ataupun memang tahajud, setiap hari mesti malam-malam baca Al-Quran. Tapi balik masjid ini pelik. Balik begitu saja, kemudian tidur sampai subuh. Tak ibadah langsung. Kata Imam Makhul, tadi aku keluar daripada masjid, aku terdengar ada dua orang cerita buruk tentang aku. Aku tahu orang ni ahli masjid. Dia sering pergi masjid. Aku tahu orang ni ahli zikir. Aku tahu orang ni selalu pergi majlis ilmu. Aku tahu. Maka pada malam tadi tersebut tu semua amalan-amalannya dah kembali kepada aku. Allah Ta'ala dah bagi kepada aku. Maka aku relax je lah. Tak payah ibadah. Nak katakan kita punya amal ibadah akan ditransferkan apabila kita mengumpat orang-orang lain, tuan-tuan dan puan. Jadi jaga-jaga. Itu kerugiannya apabila seorang itu mengumpat. Wa'iyyazubillah min zalik. Dan telah menceritakan oleh
Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma berkata, keduanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi. Wa inna sahibal ghiba la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Disebut dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu hindari daripada ghibah, daripada mengumpat. Kerana mengumpat itu lebih dahsyat, lebih teruk, lebih bersangatan daripada berzina. Artinya orang yang mengumpat ni, dia punya dosa lebih besar daripada berzina. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, dikata bagi Nabi SAW, kata mereka, betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Artinya kenapa ya Rasulullah mengumpat itu lebih besar daripada berzina dosanya? Maka kata Nabi SAW, inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaih. Kata Nabi SAW bahawasanya seorang lelaki terkadang ia berzina dan ia taubat, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya orang yang diumpatnya. Sebab tu dosa mengumpat ni lebih besar daripada zina. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, dosa mengumpat itu lebih dahsyat daripada dosa berzina 30 kali. Nak katakan mengumpat ni lebih besar. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, dosa zina itu dosa kita dengan Allah. Adapun dosa mengumpat ni tuan-tuan dan puan, dosa kita dengan makhluk. Maka kita tahu sifat Allah Subhanahu wa taala huwal ghafurur rahim. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Allah Taala pun kita tahu, Allah Taala sebut dalam hadis kursi, wahai anak Adam, sekiranya kalau engkau mendatangi kepada aku dengan dosa sehingga penuh langit-langit dan juga seluruh di muka bumi ini, sekiranya kalau kamu tidak mensyirikkan kepada aku tetap ampunkan dosa kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Taala. Kalau bertaubat, dosa besar mana? Allah Taala taubat. Allah Taala terima taubat. Tapi dosa dengan manusia, belum tentu lagi Allah tak terima. Sebab apa? Kecuali orang yang kita mengumpat tersebut ampunkan dosa kita. Kerana itu kata para ulama, dosa mengumpat ni tuan-tuan dan puan, dia dosa yang mana memang sukar dipadam. Sehingga Allah Ta'ala pernah mewahyukan, dinukil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, man igtaban nasa thumma taba huwa akhiru man yadkhulul jannata. Wahai Musa, barang siapa yang pernah mengumpat manusia, pernah mengumpat saudaranya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia minta taubat kepada orang yang mengumpat tersebut, orang tersebut adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun dia dah taubat, kata Allah Ta'ala, dia orang terakhir masuk syurga. Arti kata, dia diampunilah, tak masuk neraka. Cuma dia orang last. Orang lain semua dah masuk syurga, dia orang last, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ya Musa, wahai Musa, man igtaban nas wa huwa musirrun alaihi. Wahai Musa, barang siapa yang berngumpat kepada saudara-saudaranya, wa huwa musirrun alaihi, kemudian dia berterusan tak pernah minta maaf kepada orang tersebut, musirrun alaihi, huwa awwalu man yadkhulun nar. Orang tersebut adalah orang yang pertama akan dimasukkan dalam api neraka. Allah Akbar. Saya dengar perempuan derau Melaka panggil. Nak katakan dosa mengumpat ni bukan calang-calang dosa dia tu perempuan. Sebab tu kalau kita pernah mengumpat, minta maaf. Jumpa fulan dengan fulan, maaflah dulu aku pernah sebut benda yang tak baik pasal kau. Kalau dia tanya benda apa kau sebut, adalah, tapi ada aku mengumpat sekian. Maafkanlah aku. Aku nak tebus dosa aku. Sebut. Jangan malu. Jangan takut. Mana kita pilih? Ke akhirat
Lebih dahsyat azabnya tak diampun oleh Allah, masuk dalam api neraka, ataupun dekat akhirat, dekat dunia ni kita boleh minta maaf. Tak kisahlah kalau dia tak maafkan. Aku tak mau maafkan kau. Ngaju. Tak apalah. Yang penting kita dah lepas diri kita. Mengajuk dia, tak apa. Tak ada masalah. Yang penting kita lepaskan diri kita dulu. Nampak? Kalau dia tak ampunkan, tak ada masalah. Yang penting kita taubat kepada Allah, kemudian kita sudah pun meminta maaf, sudah habis. Tapi dengan bisidqin, dengan jujur. Bukan sekadar cakap saja, tetapi benar-benar taubat, menyesal dengan perbuatan itu. Sebab syarat taubat itu 3. Yang pertama, mestilah tidak mengulangi. Kemudian bertaubat, mengikhlas, mencabut serta-merta. Kalau masih ada lagi dalam hati itu, oh saja je. Dalam hati itu rasa lagi padankan muka. Tak terima taubat kita. Mesti tak ada sangkut langsung dalam hati kita ni. Dulu kita cerita buruk pada dia sebab kita benci dia. Maka dalam hati kita tu mesti buang kebencian tersebut. Kita tak boleh rasa macam orang tersebut memang layak dia mengumpat. Tak boleh. Itu baru Allah Ta'ala terima. Yang ketiga, mestilah orang tersebut menyesal. Ini 3 syarat yang disebutkan dalam kitab Qutul Qulub bagi Imam Tayyib Al-Makki. Bahkan disebut dalam kitab-kitab muktabar besar-besar. Hari ini orang tak tahu, bertaubat saja. Tunduklah tuan-tuan dan perempuan, rukuklah sebanyak mana pun. Kalau orang tak terima, kalau kita tak meminta maaf, dosa mengumpat takkan dipadam seperti itu. Jadi kena minta maaf kepada orang-orang yang kita mengumpat tersebut, tuan-tuan dan perempuan. Jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau orang itu dah meninggal macam mana Ustaz? Maka kata para ulama, orang yang dah meninggal kita buat berbaik, mendoakan ataupun kita berbuat baik kepada waris-warisnya. Kemudian benar-benar taubat kepada Allah Ta'ala. Kita tahu bahawasanya kita ni banyak kesilapan. Terkadang tak sempat kita nak minta maaf dengan dia. Berbaik dengan waris-warisnya. Kalau kita sedekah pun kita niat untuk orang tersebut atas namanya fulan bin fulan. Sedekahkan Al-Fatihah boleh, tak ada masalah. Itu kata para ulama untuk keluarkan. Selebihnya berserah kepada Allah. Sudah, wahai Allah, aku tahu aku silap ya Allah. Tapi aku dah terlepas waktuku ya Allah, kecuali hari ini aku telah pun dapat hidayah daripadanya. Sekarang aku nak tebus ya Allah, buat kebaikan yang menggembirakan si mayit seorang mati itu. Itu kata para ulama. Dia sama hukum dengan mencuri. Mencuri itu tak terpadam dosa tersebut dengan taubat. Pergi haji 40 kali pun, umrah 1000 kali pun, tuan-tuan dan puan, kalau taubat tak diterima oleh Allah kecuali pulangkan balik harta tersebut. Jadi begitu tuan-tuan dan puan, jaga lisan kita ni jangan mengumpat. Sebab itu kata Nabi SAW, mengumpat itu lebih besar dosanya daripada berzina. Wa iyazubillah min zalik, tuan-tuan dan puan. Jadi kerana itu disebutkan jangan kita mengumpat. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sendiri sebut, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang lumazah. Humazah itu at-ta'anu finnas. Orang-orang yang suka mencela orang lain. Maki hamun. Ni Allah Ta'ala kata celaka. Siapa golongan dicelaka oleh Allah? Allahu Akbar. Kalau kita pernah maki orang, pernah caci orang, ni golongan-golongan yang dikatakan Allah celaka. Wal lumazah, dan orang lumazah ini kata Allah Ta'ala, lumazah siapa? Alladhi ya'kulu luhumun nas. Mereka yang mengumpat orang lain. Allah Ta'ala celakakan 2 orang ini. Wa niyazubillah min zalik, tuan-tuan dan puan. Kita ni syurga tak tahu lagi. Tapi kat dunia dah dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan. Jadi kerana itu hendak kita benar-benar jaga. Kalau orang cerita buruk pada kita, jangan kita cerita buruk juga orang tersebut. Jangan jadi macam dia, tuan-tuan dan puan. Kun kan nakhili. Syair Arab pun kata, kun kan nakhili. Jadilah kamu seperti pohon tamar. Wa in yulka alaihi hadar. Walaupun dibalingkan batu, pokok kurma tu walaupun dibalingkan batu, yusmiru bi atyabis thimar. Dia tetap berbuah dengan buah yang sedap, kurma tersebut. Jadi kita seperti kan nakhil murtafi'an, pokok tamar yang tinggi.
Artinya kena ada janji diri. Orang mengumpat kita sudah lah. Orang cerita kepada kita pun sudah. Jangan kita layan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja. Di antaranya kita jangan mengumpat. Dan kemudian kata Syekh, dan seperti menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Di antaranya lagi lisan kita jaga, jangan kita memukiri janji, menyalahi janji. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda munafik itu 3 kata Nabi. Apabila bercerita ia nescaya ia berdusta. Bila dia cakap dia suka bohong. Cakap suka bohong. Tu orang munafik. Maksudnya munafik zaman dulu macam itulah. Kalau diceritakan tentang iman, sayang Rasulullah, sayang Allah, boleh dia cerita. Tapi dalam hati dia sembunyi kekufuran. Munafik ini alladhi yadhharu islamuhu wa yakhfa kufru. Itu ta'rif dia. Definisi orang munafik ni orang yang menzahirkan Islam dia tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Ini dipanggil munafik i'tiqadi. Munafik tu ada 2. Yang pertama munafik i'tiqadi, munafik pada i'tiqad. Orang-orang munafik i'tiqad ni dia adalah kafir sebenarnya. Dia adalah kafir. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, Huzaifah bin Yaman. Beliau ini merupakan sahabat Nabi SAW yang alim dan mengetahui rahsia-rahsia Nabi SAW. Sehingga siapakah munafik, Nabi SAW dah cerita. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak kala kena tikam dengan seorang munafik. Itu Sayyidina Umar panggil Huzaifah bin Yaman. Mengatakan, siapakah kamu tahu tak siapa yang orang-orang munafik? Huzaifah bin Yaman ni pegang teguh dengan Nabi SAW. Walaupun ditikam, tapi tak diceritakan. Tapi ada riwayat, ada orang tahu, diceritakan sekian orang yang membunuh ataupun menikam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi munafik ini ada 2. Yang pertama i'tiqadi. Orang i'tiqadi, munafik i'tiqad itu tak syak, kafir, dan mereka itu akan lebih bawah, paling bawah di dalam api neraka. Innal munafiqina fi asfali sesungguhnya orang-orang munafik itu orang yang akan duduk yang paling bawah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, menjalahi janji itu di antara sifat-sifat orang munafik. Yang pertama, mereka orang munafik ini bila bercakap menipu. Dan apabila mereka itu berjanji, maka mereka akan menyalahi janjinya. Itu kata Nabi SAW. Sebab tu menyalahi janji ni merupakan dosa. Jangan lisan kita ni, kalau kita tak mampu untuk berjanji, jangan berjanji, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang-orang yang dah tak percaya kepada kita, habislah. Jatuh maruah kita sebagai orang Islam. Maruah kita adalah kepercayaan. Itu di antara maruah. Nampak tak? Sehingga kalau orang yang memukiri janjinya, maka habis hilang daripada sekoh seorang itu. Sehingga kalau dia meriwayatkan hadis, orang tak boleh terima hadis daripada dia. Nampak tak? Contohlah, ada ulama hadis meriwayat kepada kita, tapi kita ada mukiri janji, orang dapat tahu, orang takkan ambil hadis daripada kita. Kalau kita merawikan juga, tetap hadis tersebut boleh jadi dhaif terus. Sebab apa? Sebab kita yang meriwayatkan itu tidak mempunyai siqah, hilang kepercayaan. Jadi kerana itu terdapat kepercayaan ini, kata para ulama, benda yang mahal. Jaga sungguh-sungguh, jangan menyalahi jangan menyalahi. Dan sifat yang ketiga, wa idza tu'mina khana, dan apabila mereka diberikan amanah, maka mereka akan menyalahinya. Ini sifat-sifat orang munafik. Adapun sifat orang munafik ini boleh tak kena kepada orang-orang yang muslim, beriman kepada Allah? Boleh. Jadi kata para ulama dalam hadis ini hanya tasyabbuh, sifat dengan orang munafik, tetapi bukan munafik i'tiqadi, tetapi dipanggil munafik amali. Munafik yang kedua, munafik amali, iaitu orang-orang yang munafik dengan amal mereka. Munafik dengan amal mereka. Jadi perbuatan kehidupan mereka itu amalannya munafik. Sebab apa? Suka bohong, sebab suka menyalahi janji, suka pecah
suka pecah amanah. Ini jaga-jaga jangan kita suka untuk menyalahi janji. Ada orang panggil janji Melayu. Nampak tak? Kena sidai. Kalau orang muda kan, kena sidai. Saya pun tak faham mula tu sidai apa maksud sidai. Saya tanya kawan saya, sidai ni maknanya member tu duduk lama dah. Tunggu-tunggu tak datang. Betul tu kena sidai, baju tu kena sidai kan? Bila basah disidai, biarkan itu. Petang baru sampai. Petang baru kering. Nampak tak? Jangan. Kalau tak boleh, jangan kita memungkiri janjinya itu terlampau. Nampak tak? Ada satu hadis, saya tutup majlis ini dengan satu hadis. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Qadhi Al-Iyad di dalam kitab Syifa'. Hadis ni cerita tentang mukjizat Rasulullah SAW. Pernah satu ketika, seekor serigala datang kepada seorang pengembala kambing yang menjaga kambing-kambing di gurun. Maka ketika itu serigala ni datang. Hadis ni riwayat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya sebutkan dan beberapa ulama mengatakan sanadnya sahih. Disebut dalam kitab Imam Al-Baihaqi dan juga disebut juga di dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabarani hadis ini. Jadi seekor serigala datang kepada pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ni tengok serigala datang. Lalu dia halang serigala tersebut, bawa kayu nak diketuk serigala tersebut. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu khariqul adat, mencari adat. Boleh serigala tersebut bercakap dan mengatakan, apakah engkau menghalang kepada aku wahai lelaki pengembala kambing sesuatu yang Allah Ta'ala telah memberikan rezeki untuk aku makannya, kau menghalang. Lelaki tersebut bila tengok dan dengar terkejut. Lalu dia mengatakan, ma'ajabah hadha, ajaibnya, macam mana kau boleh bercakap? Maka serigala tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia kata kepada lelaki tersebut? Ada benda yang lebih ajaib daripada ini. Artinya lebih ajaib daripada aku ni boleh bercakap. Lelaki tersebut kata, apa? Apa yang lebih ajaib? Maka kata serigala tersebut, yang lebih ajaibnya, engkau adalah orang yang sentiasa menggembala kambing. Sedangkan di Madinah, di kota Madinah sekarang ini, ada seorang Rasul, seorang Nabi yang sedang memberikan hidayah kepada manusia. Kenapa engkau tak pergi berjumpa dengan dia? Kau sibuk untuk menjaga kambing saja. Maka lelaki tersebut pun terkejut, kefasihan daripada seekor serigala yang boleh bercakap seperti itu. Lalu dia pun berkata kepada serigala, baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Madinah. Tetapi kalau aku pergi ke Madinah, siapa yang nak jaga kambing-kambingku ini? Maka serigala tersebut mengatakan, ana ar'aha hatta tarji'a. Aku yang akan mengembala, aku yang akan menjaga sehingga engkau pun pulang. Kata lelaki Arab tersebut, kau janji? Aku janji. Ada setengah riwayat, sahabat tersebut, lelaki tersebut adalah bernama Uhban bin Aus. Jadi lelaki tersebut pun pergi dengan keyakinannya sebab memang dah boleh bercakap. Confirm dia percaya. Akhirnya dia pun pergi ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah, cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni lelaki daripada kaum sekian-sekian. Nama aku Uhban bin Aus, ya Rasulullah. Aku datang ni sebab ada seekor serigala nak makan kambing aku. Bila aku halang, dia boleh bercakap, ya Rasulullah SAW. Dia cerita A to Z kepada Rasulullah SAW. Maka aku pun datang ke Madinah ni, ya Rasulullah. Nak kata, ya Rasulullah, nak ceritakan kepada engkau. Maka ketika itu lelaki tersebut pun masuk Islam. Dan sebelum dia balik, Nabi SAW beritahu kepada Uhban bin Aus ini, mengatakan, wahai Uhban, cuba kau tengok nanti, kau balik, kau tengok serigala tersebut, dia pegang janji kamu ataupun memungkiri janji kamu. Maka bila terbalik, tuan-tuan dan puan, ternyata serigala tersebut tidak langsung makan seekor pun. Seekor kambing pun tak makan. Terkejut. Uhban bin Aus itu, tuan-tuan dan puan, akhirnya dia ambil seekor kambing, dia sembelih, lalu dia bagi makan dekat serigala tersebut, tuan-tuan dan puan. Maka kita tengok, serigala pun tidak pecah amanah. Serigala pun tidak memungkiri janjinya. Apatah lagi kita, manusia.
Jadi kita kena pegang kepada janji kita, jangan kita menyalahi janji. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik, hidayah. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan khususnya pada malam ni, sebenarnya saya nasihat pada diri saya sendiri, insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Allah ampunkan dosa saya dan juga dosa-dosa puan-puan. Allah Ta'ala beri hidayah kepada saya, beri hidayah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah Ta'ala sebarkan ilmu ini, sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Insya-Allah Ta'ala Nabi SAW sebut, "Ad-dalul khair kafa'lihi." Orang yang menunjukkan satu kebaikan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Insya-Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa la 'afwa minkum.